الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita taufik dan juga memberi kepada kita kesempatan untuk kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kita dah sampai pada bab zakat, perbincangan tentang pemakaian emas. Tak? Kita berhenti kat mana? Qala syekhuna wa alaihi fibal wa la yajuzu ta'adduduhu. Ke far'un. Wa tahliyatuhu. Situ Bismillahirrahmanirrahim. Tahliyatuhu dekat muka surat 142, perenggang ke 874. 874 terjemahan bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa tahliyatuhu alata harbin kasayfin wa rumhin wa tursin wa mintaqah wa hiya ma yushaddu biha al-wasatu wa sikkinil harbi duna sikkinil mihnati wal miqlamah bifiddatin wa tahliyatu bifiddatin bila sarafin lianna fi dhalika irhaban lil kuffar la bi dhahabin li ziyadatil israfi wal khuyala'i wal khabaru al mubihu lahu dha'afahu Ibnu Qattan wa in hassanahu Tirmidzi. Kemudian kata pengarang, harus menghias alat-alat perang seperti pedang dan lembing dan perisai dan tali pinggang, iaitu apa yang diikat di pinggang. Tali pinggang itulah mintaqah. Dan pisau perang, tidak pisau kerja, dan bekas pen dengan perak tanpa berlebih-lebih, kerana demikian itu menggerunkan kufar. Tidak dengan emas, tak boleh hiyah dengan emas. Tak boleh hiyah dengan emas. Kerana sangat berlebih-lebihan dan sombong. Khabar, yakni hadis yang mengharuskannya menghias dengan emas tadi didhaifkan oleh Ibnu Qattan, sekalipun At-Tirmizi menghukumkannya hasan. Okey, sekarang ni perbincangan tentang pakai emas. Bab ni bab zakat, tapi kerana ada munasabah berkaitan dengan perbincangan emas perak ni, maka disebut istitradan. Sambil-sambil. Tak. Tok Guru Sembah sambil-sambil. An yuzkara syai' fi ghairi mahallihi limunasabatin. Itu istitrad. Menyebut sesuatu bukan pada tempatnya tapi kerana ada munasabah. Jadi munasabah emas perak
ceritanya bab zakat, tetapi dimasukkan sekali hukum berkaitan dengan pemakaian emas perak. Maka dibincangkan sebenarnya cicing. Okey, sekarang ni apa dia? Wa tahliyatuhu. Dan harus bagi lelaki, harus tahliyatuhu, menghiasi oleh seorang lelaki alat harbin, akan alat perang. Jadi boleh hiaskan alat perang. Dengan benda, dengan perak sebagaimana akan disebut nantilah. Hiyah, makna bukan betul-betul benda kita kata plastik ke ataupun besi saja tak. Ada perhiasan yang dah menghias alat peperangan. Zaman dulu dia tengok tu, hebat tak hebat satu bala tentera ni. Tentera ni hebat tak hebat, tengok pedang dia. Tengok ketua dia pakai guana. Pakaian dia guana. Pedang mereka guana. Perisai mereka guana. Mereka tengok belaka. Jadi kadang tengok masa perang tu dah takut dah. Menunjukkan bahawa apa? Hebatnya tentera tu boleh sebegitu alat perang mereka. Makna apa? Makna tentera ni bukan sebarangan. Hak ni mari, hak belakang, hak ada di negeri tu, di kampung, hebat lagi. Boleh jadi banyak lagi. Nampak? Jadi satu bentuk irhaban lil adu, menggerungkan orang kafir. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Siapkan bagi musuh-musuh Islam tu mastata'tum, apa yang kamu mampu. Min ribatil khail, min quwwatin, daripada kekuatan, wa min ribatil khail, daripada kuda-kuda yang diikat untuk perang. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya kamu dapat menggerungkan musuh Allah dan musuh kamu. Nampak? Jadi qasad, maksud untuk menggerungkan musuh Allah tu, maksud tujuan yang ada dan tujuan yang dipuji syarak. Maka perkara-perkara yang dalam lingkungan keharusan dibenarkan. Bahkan hak ni termasuk daripada yang harus. Mana? Seperti alat perang. Ini contoh tamthil bagi alati harb. Kasaifin, seperti pedang. Bukan betul-betul besi gitu. Ada hiasan pula. Warumhin, dan juga rumhin, apa dia? Tombok. Tombok. Lembing sama lah. Tombok lembing sama tak? Ke lain? Guna ada. Guna tombok tu. Bukannya panjang gitu. Lembing. Tombok. Gitu. Tu tombok. Dah kalau lembing? Lembing panjang lagi. Gitu. Baru tahu lah ni. Tak cek balik lah tu tak. Tapi jenis benda panjang lah. Tombok ataupun lembing, jenis alat senjata panjang, diguna untuk serangan. Serangan bukan jarak jauh sangat, jarak sederhana. Kalau jarak jauh, panah, manjani, tu jarak jauh lah. Jarak sederhana maknanya kalau jarak dekat betul, perang betul lah. Pedang, benda gitu. Kalau tombok ni, maknanya dia panjang sikit, kena jauh sikit. Terutamanya kuda-kuda atau tentera berkuda boleh lah guna. Kalau main dengan pedang, tentera berkuda, dan kita dan dia dulu. Okey, itu zaman dulu. Samalah. Sama sekarang pun, kiahnya begitulah. Warumhin, watursin, dan juga perisai. Perisai tu bukan betul macam nudung tasapah. Bukan ambil nudung tasapah saja dok, kosong gitu. Dok. Ada hiasan dia. Cerita ni Captain America. Tu dia hias agak, dia hias color jelah. Wa min taqah, dan juga tali pinggang. Tali pinggang ni tali pinggang perang, pegang nak ikat pakaian dan juga barang-barang ni, min taqah. Dia tafsir apa dia min taqah? Wa hiya ma yushaddu bihal wasatu, yang diikat dengannya oleh tengah. Awak pakai tengah ni, min taqah. Wasikinul harbi, wasikinil harbi, dan juga
pisau perang. Pisau perang. Duna sikinil mihnah, bukan pisau awak kerja, bukan pisau semelih, bukan pisau dapur, kasih pisau awak kerja, bukan. Pisau perang. Sebab benda ini dibenarkan kerana tujuan tadi. Dah kalau kita nak hias dengan perak, pisau nak guna dapur, buat benda. Tak ada niat untuk menggerukan, niat nak tunjuk ke orang lah. Itu tak boleh. Wal miqlamah, dan juga miqlamah, bekas bagi pena, bagi pen. Dia kata bekas bagi pen. Bi fiddatin, dengan fiddah. Dengan fiddah boleh dihiasi. Wa tahliyatuhu ala taharbin bi fiddah, hias dengan perak. Bila sarafin, tapi tanpa ada pembaziran. Jangan menebeng sangatlah. Sampai habis. Separuh lebih. Makna luar daripada kebiasaan. Hias ni sikit corak, mungkin ukiran sikit, mungkin tepat megang dia sahaja ke. Kenapa dibenarkan tu? Ialah dia. Li'anna zalika irhaban lil kuffar. Kerana demikian itu menggerunkan bagi orang kafir. La bi dhahabin, tidak dengan emas. Emas tak boleh. Emas tak boleh. Hias dengan emas tak boleh. Li ziyadatil israfi wal khuyala, kerana berlebihan pada membazir dan juga menunjuk-nunjuk. Riak. Khuyala ni menunjuk-nunjuk. Riak. Okey, sekarang ni ada hadis yang kata membenarkan untuk hias dengan emas. Kok mana tu? Bahagian antaranya ialah ada sandaran hadis yang mengatakan ada pedang Nabi yang Nabi milik sebelum pada tu, pedang yang diwarisi, ada hiasan daripada emas. Bagaimana tu? Kata pengarang, wal khabaru al mubihu lahu, dan hadis yang mengharuskan dengannya mengharuskan baginya, bagi zahab tadi, al mubih lidh zahabi, yang mengharuskan bagi emas tadi, dha'afahu Ibnu Qattan, didaifkan oleh Ibnu Qattan. Ibnu Qattan antara ulama hadis, ulama ilal dalam bidang hadis. Maka dia kata, kalau andaian ada hadis datang riwayat tu dhaif. Bila dhaif, tak boleh nak diguna pakai untuk masalah hukum. Masalah hukum tak boleh lah. Sebab itu ulama kita tak ambil hukum, tak mengatakan harus berhias dengan emas. Perak boleh, tapi emas tak boleh. Wa in ghayah tak boleh itu, dhaif itu. Wa in hassanahu Tirmizi, walaupun mengira hasan hadis ini oleh Imam Tirmizi sekalipun. Okey. Habis. Kemudian seterusnya, wa tahliyatuhu mushafan. Qala shaykhuna ay ma fihi Qur'anun walau litabarruki ka ghilafihi bi fiddatin walil mar'ati tahliyatuhu bi dhahabin ikraman fihima wa katbuhu bi dhahabi hasanun walau min rajulin la tahliyatu kitabin ghairihi walau bi fiddatin. Kata pengarang rahimahullah, harus lelaki menghias mushaf. Kata syekh kami, ia adalah apa yang di dalamnya Al-Quran, yang Quran di dalamnya. Walaupun untuk tabarruk, ambil berkat. Sama seperti bekahnya Quran. Bekah Quran. Bekas letak Quran tu. Dengan apa? Dengan perak. Dan bagi perempuan, menghiasinya dengan emas. Boleh dengan emas. Kerana memuliakan pada keduanya. Kerana memuliakan pada keduanya. Menulisnya dengan emas adalah baik. Walaupun dari lelaki, tidak menghiasi kitab selainnya. Walaupun dengan perak.
Apa kata pengarang rahimahullah? Seterusnya, wa tahliyatuhu mushafan. Harus seseorang itu tahliyatul rajul, menghiaskan mushaf, Quran tu. Kita panggil Quran lah. Kalau ikut bahasa tepat mushaf. Mushaf tu ialah lembaran yang ditulis Quran. Itu mushaf. Qala syekhuna, kata guru kami, ai ma fihi Quran. Jadi mushaf ni umum lagi, hatta apa yang ada di dalamnya ayat Quran. Walaupun tak lekat Quran. Contohnya Quran yang sejuzuk. Ada apa? Ada Quran. Ataupun kita kata apa? Muqaddam. Muqaddam kan ada ayat Quran dalam tu. Ada surah-surah dalam Quran. Apa lagi? Ataupun bagi 10 juzuk. Tu jelas lah. Jadi Ibnu Hajar Haytami dijelaskan, bukan sekadar mushaf penuh satu Quran, bahkan yang ada dalamnya Quran pun hukumnya sama. Boleh dihiasi dengan apa? Dengan belakang tu. Bi fiddatin. Walau ghayah boleh itu, walau litabarruki, walaupun untuk tujuan tabarruk. Quran dihias dengan perak. Tujuan apa? Nak baca ke tak? Tujuan nak ambil berkat. Tujuan apa? Tujuan nak jadikan perhiasan sekalipun. Nampak? Boleh. Jadi tak salah sebenarnya. Ada orang dia marah tak? Dia marah. Kata ayat Quran gantung-gantung dia ayat Quran. Quran kan diturunkan untuk dibaca. Tak je dengar kata gitu. Jadi jangan lebih ingat kita kadang lajak sangat. Benda itu tidak salah. Nampak tak? Tujuan letak ayat Quran tu tengok tu tak ke kita baca? Dah boleh pahala tak? Boleh pahala. Tengok ni kan, kalau tengok, tak ke orang baca? Kalau tak baca habis pun baca sikit tak? Boleh kau pahala. Dah lo tapa ayat 1000 dinar, orang tengok Quran boleh pahala. Tak ayat Quran tu sama. Tapi maknanya bukan suruh tu aja dak baca langsung Quran, tu salahnya. Quran dak baca langsung, padan duk tepek saja. Betul lah tu. Tu salah lah. Tapi kalau tepek Quran, buat tulis khok molek-molek, hias tak salah. Tak salah. Nampak? Jadi tengok ni, menghiasi Quran mushaf dengan perak. Hukumnya boleh. Walaupun untuk tujuan tabarruk, bukan kita baca pun, kadang kita simpan. Ataupun letak pada dalam poket atau dalam simpanan kita, kat badan kita ke, tujuan nak elok benda-benda buruk. Ataupun sebagai apa? Sebagai kita kata takar. Takar ayat Quran. Ada perbincangan ulama bincang lah tentang boleh ke tak takar dengan ayat Quran ni. Jadi pandangan yang ulama sebahagiannya mengatakan tak ada masalah, boleh. Boleh. Jika tidak ada bacaan tulisan-tulisan atau perkara-perkara yang syirik. Jadi takar dengan ayat Quran. Jadi luar tu mungkin dia bukuh ataupun dia tutup dengan sesuatu, maka dibuat ukiran situ atau dibuat perhiasan daripada perak. Boleh tak? Boleh. Nampak? Okey. Kemudian dia kata apa? Walau litabarruk. Ghayah harus itu walaupun untuk tujuan ambil berkat. Jadi Quran ni tujuan ambil berkat, boleh tak? Bolehlah juga. Tapi jangan ambil berkat saja, bacalah juga. Itu maksudnya. Jangan kata tak boleh pula. Kaghilafihi, seperti ghilaf. Kita kata sarung ataupun kotak, sarung mushaf. Dia ada Quran kan yang mari dengan kotak dia atau mari dengan bekas dia. Kita hias bekas tu dengan perak, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Dengan apa? Bi fiddatin. Dengan fiddah. Dengan perak. Hukumnya harus. Okey. Kemudian dikata apa lagi? Walil mar'ati, dan bagi perempuan, tahliyatuhu, boleh menghiasi mushaf bizahabin, dengan emas. Dengan emas.
Jadi hak puang ni, hak laki tadi dengan hias dengan perak. Hak puang, contoh dia nak buat tabaruk ataupun nak buat takar untuk diri dia dengan ayat Quran kan, dia letak tu dia hias dengan emas. Boleh tak? Boleh. Ataupun Quran mushaf milik dia hias dengan emas. Boleh tak? Boleh. Bagi perempuan boleh menghiaskan mushaf bizahabin, dengan emas. Sebab apa? Sebab orang puang ni boleh dengan emas ni, dia jadi perhiasan dia. Ikraman fihima, kerana nak memuliakan. Memuliakan apa? Memuliakan mushaf pada kedua-dua situasi tadi. Orang lelaki pada perak, orang puang pada emas. Okey? Orang lelaki pada perak dan orang puang pada emas. Dia soalnya sesuatu yang ada padanya Al-Quran. Walau ayat, walau satu ayat. Yalah, walaupun satu ayat. Bila satu ayat tu dipanggil ayat Quran dah. Satu ayat, ia dipanggil ayat Quran dah. Jadi hukumnya boleh, tak ada masalah. Kata pengarang rahimahullah, wa katsbuhu, dan harus menulisnya. Harus menulis mushaf. Tadi kita kata hias mushaf, kulit dia, bekas dia. Sekarang ni tulis mushaf. Tulisan tu harus ditulis dengan bizahab. Wa katsbuhu bizahabi hasanun, khabar dia. Dan menulis mushaf dengan emas, hukumnya apa? Hasanun, elok. Boleh. Apa tak? Sebab apa? Sebab dia itu termasuk daripada syiar. Quran ni kan mengagungkan syiar Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah, maka orang itu di kalangan orang yang hatinya bertakwa. Jadi ulama kata menulis Al-Quran dengan emas itu hukumnya elok. Dan itu tubik pula, tulis dengan emas, ramai lagi rakyat jelata lapor. Rakyat jelata apa? Sebab benda lain. Sebab dah bagi zakat, dia kait pula. Kait pula. Kecuali maknanya siapa buat gitu menyebabkan, sebab tak berlaku keadilan dalam pembahagian harta. Tapi jangan kita, sebab tu kita kata tak boleh. Hukum kata boleh. Tak? Lepas tu kita nak kait dengan benda lain tu, itu kita punya pandai-pandai kita lah pula. Tak, kita kait. Jadi dari segi hukum asal tak ada masalah. Tapi afdal ke? Tengok lain pula lah tu. Nampak tak? Dalam keadaan ada sumber terhad, kita menyalahgunakan sumber untuk benda yang tak penting, itu kita panggil su at-tadbir, su tasarruf. Buruk pengurusan yang tidak sihat. Itu benda lain lah. Okey, tulis dengan emas ini harus dan elok, walau min rajulin, walaupun bagi orang lelaki. Sebab apa? Sebab maksud pada tulisan tu sendiri dia berkait dengan Al-Quran tu sendiri. Jadi hatta orang lelaki sekalipun dia boleh tulis dengan emas. La tahliyatu kitabin ghairih, tidak, yakni tidak harus menghiasi kitab selain daripada Quran. Kitab selain Quran tak boleh. Tidak boleh. Alal qaulil masyhur, atas pandangan yang masyhur lah. Okey. Kemudian seterusnya dia kata, tadi dia kata la tahliyatu kitabin ghairi, tidak menghiasi kitab selain pada mushaf, walau bi fiddatin, walaupun dengan perak sekalipun. Tak boleh. Okey. Seterusnya, wat tamwihu haramun qat'an mutlaqan, thumma in hasala minhu syai'un bil 'ardi 'alan nari harumat istidamatuhu wa illa fala, wa in ittasala bil badani khilafan li jam'in. Menyadur dengan emas dan perak haram dengan jazam semata-mata secara mutlak. Kemudian jika terhasil sesuatu darinya dengan merintangkannya ke atas api, haram mengekalkannya. Jika tidak, maka tidak haram sekalipun ia berhubung dengan tubuh
bersalahan sekumpulan ulama. Okey, sekarang ni hukum sadu. Tamwih ni sadu. Sadu ni terceluk tau. Kita sadu, kita celuk. Hukumnya wat tamwihu haramun qat'an, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kira banyak. Kalau sadu ni makna se. Se tu nampak luar macam perak. Emah lagilah. Memang tak boleh emah. Kalau hiyah dengan emah pun tak boleh. Sadu tak boleh. Tu dia kata haram mutlaqan. Haram secara mutlak. Qat'an. Thumma in hasala minhu syai'un bil 'ardi 'ala an-nar harumat istidamatu. Okey, kemudian tengok pula. Sekarang ni dia kata haram secara mutlak. Secara mutlak apa maksud secara mutlak itu? Sama ada pada alat perang ataupun pada mushaf ataupun pada selainnya. Sama ada bagi lelaki atau bagi perempuan, sama ada dengan emas ataupun dengan perak, tak boleh. Ini mutlaqan. Secara mutlak tak boleh. Okey. Jadi tiba-tiba benda itu ada, apa nak buat? Okey, sekarang ni sadu tu hukumnya haram. Tapi kita dah ada benda tu. Kita dah ada contoh orang beri kita. Suatu yang disadu dengan perak ataupun emas. Sadu dengan perak ataupun sadu dengan emas. Yang mana bukan perhiasan, boleh guna untuk perempuan dan bukan benda-benda yang disebut tadi. Maka hukumnya thumma in hasala minhu syai'un. Kalau hasil daripadanya itu sesuatu bil ardi 'alan nar, dengan kita betangkan di atas api. Kita panahkan. Kalau kita panahkan logam tadi, dia akan terasing emas dan juga logam. Itu maksudnya. Hasala syai'un maknanya bila orang panah balik akan nampak dan boleh keluarkan mah. Boleh asingkan mah. Maka hukumnya harumat istidamatuhu. Haram oleh mengekalinya. Tak boleh biar gitu. Makna guna? Kena pergi atau kedah buat apa? Buat cairkan balik, tukar kepada benda halal balik. Sama ada buat barang kemah ke ataupun buat duit ke, gua ni ikutlah. Sebab apa? Sebab diharamkan kita guna peralatan daripada emas dan perak. Man akala aw syariba fi aniyati dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Siapa yang makan atau minum pada bekas daripada emas atau perak, sesungguhnya dia telah memasukkan gelegak api neraka dalam perut dia. Jadi jelas penggunaan barang perkakas daripada emas perak tak boleh. Hatta orang puang sekalipun. Orang puang guna pinggang emas, pinggang perak tak boleh. Orang lelaki jelas lah. Orang puang pun sekali tak boleh. Sudu garfu emas perak tak boleh. Sebab apa? Sebab penggunaan barang. Tak boleh. Dia boleh guna, dia boleh pakai perhiasan. Perhiasan apa? Perhiasan apa? Atau benda yang dikira sebagai adat pakaian dia, tak ada masalah. Okey. Mana tadi? Jadi dia kata haram dia kekalkan dalam keadaan begitu. Jadi ilahnya apa? Sebab bila ada takut katakanlah tak guna, kita biar je, kita tok dalam almari, kita tok dalam cermin, tak guna. Tetapi dia boleh membawa zari'atan ilal isti'mal, boleh membawa kepada penggunaan. Boleh jadi satu hari tak ada bekas kita guna dia, jadi haram kok. Jadi kerana boleh menjadi wasilah kepada guna, walaupun sekarang kita tak guna, tapi dia boleh menjadi wasilah. Dah sebab ada dah kan, ada dah, maka kerana ada kebarangkalian guna, maka hukumnya haram dikekalkan sebegitu. Nampak? Sebab tu dia kata haram dikekalkan sebegitu. Wa illa, jika tidak, jika campuran emas tu kalau kita betangkan atas api, dia tidak akan terasing. Dia dah campur sekali dah, tak boleh nak beza dah. Wa illa fala, jika tidak, ai wa illam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar fala, ai fala tahrumu istidamatuhu. Kalau dengan sebab kita panahkan takkan bercerai jirik emas daripada logam lain, maka tidak haram kita biarkan saja. Boleh. Tak payah pergi cair, tak payah pergi asing lah.
Jadi di sini banyak, kalau contohlah, bukan banyak mungkin kita tak berlaku, tapi pembesar-pembesar negara, orang-orang kaya kadang terima hadiah daripada pembesar-pembesar lain pula, orang-orang kaya lain pula. Hadiah apa? Hadiah pinggang emas, hadiah medal, gold medal. Gold medal Olimpik, menang Olimpik, papan anjar. Menang Olimpik papan anjar. Jadi nak ke ni? Nak pergi atas Kedah, sayang nak jual, tak ada kenang-kenangan. Nampak tak? Di sinilah sebagai ulama kita kata, kalau kita benda yang memang kita tak guna gitu, taklidlah pada mazhab Hanafi. Taklid kepada mazhab Hanafi. Dia dalam sisi mazhab Hanafi tak apa. Tak. Jadi kena taklid mazhab. Taklid mazhab yang mengharuskan, antaranya mazhab Hanafi. Jadi benda tu boleh simpang dengan kita niat kita tak gunalah semua, kita sekadar tu. Maka tak perlulah kita pergi cair ataupun pergi beri ke tukang mah untuk buat benda lain. Okey. Kadang-kadang berlaku benda gitu dah. Beri apa contoh? Beri peng mah. Boleh sama peng mah. Tak boleh bakar. Sebab dia dikira sebagai peralatan. Peralatan tak boleh kita daripada emas ataupun perak. Dan macam mana? Kalau makna benda tu kita sayang tu, taklidlah mazhab lain. Habis. Okey, dia kata wa illa fala, jika tidak, makna kalau kita bentangkan atas api tidak akan terasing jirim mah daripada logam tadi, maka hukumnya tak haram kita biarkan. Wa ini tasala bil badan, walaupun benda itu bersambung dengan badan kita. Bersambung makna kita pakai di badan. Tak apa. Sebab apa? Sebab kerana nisbah yang sikit, kalau kita betang atas api pun tak akan berasing, tak akan boleh kena, tak akan boleh asing mah, maka dia akan seumpama tak ada. Khilafan li jam'in, ini menyalahi bagi sebahagian ulama. Okey. Khilafan li jam'in, menyalahi bagi sebahagian ulama. Yang mana? Yang mengatakan pada masalah sadu tadi. Jadi sebahagian ulama kata sadu ni kalau mushaf tak apa. Makna satu mushaf tu semua kat luar tu kita celuk dengan perak. Tak apa. Jadi itu pandangan bukan muktamad. Jawapannya ialah tamwih ini tak boleh. Kalau sadu penuh salut penuh tak boleh. Yang dibenarkan ialah kita buat hiasan, ukiran atau tak apa. Sebab dia bukan kita salut penuh. Wa yahillu adh-dhahabu wal fiddatu bila sarafin limra'atin wa sabiyyin ijma'an. Isyak lagi. Isyak dah. Isyak dah. Isyak dah, kita berhenti situlah. Dah molek ni atas tu. Ada soalan? Kalau ada soalan, kitab tafsir yang ada ayat Quran, maka dikira mushaf, dikira ada ayat Quran. Walaupun ada satu ayat. Kerana nak memuliakan kepada kalamullah tadi. Lagi? Benda? Jam mah. Masalah jam mah, dia jam ni pertamanya kalau nisbah pada orang lelaki ni, tak. Dia kita guna untuk tengok masa kan. Dia jadi isti'mal. Bagi perempuan, jam itu satu, dia di samping isti'mal ada faedah penggunaan, dia juga satu bentuk perhiasan. Faham tak? Sebab bentuk dia macam gelang, maka ada syaubu az-zinah, ada campuran pada benda itu dari segi matlamat dia atau tujuannya ialah untuk berhias. Sebab tu orang puan dia beli jam pun dia tak beli jam murah-murah. Ada perempuan beli jam G-Shock. Ada
Ada pihak jenis jogging macam ni tu. Tak. Kalau beli tu cari tengok juga kan. Jadi ada kosak berhias di situ. Maka atas dasar itu tidak dikira haram lagi lah. Sebab padanya itu ada bentuk daripada perhiasan. Naun minaz zinah. Bentuk perhiasan. Ada juga ni pun sebelum ni ada orang asatizah ada khilaf pandangan pada masalah khosang. Kerongsang. Khosang ni benda. Dia alat nak ikat kan. Nak ikat, nak tu. Tapi dia ada bentuk hiasan. Orang bab tu, orang puan nak beli khosang macam ikut dam. Dia pilih khosang dia. Makna ada situ khosak berhias. Maka kerana itu makna kita nak kata nak tarik pada haram tu tidaklah. Maka hukumnya boleh sebab ada tujuan untuk berhias. Jadi kalau katakanlah orang kata tak setuju pun tak masalah sebab ni benda yang ijtihadiah gitulah. Baik. Ada yang soalan? Gigi mah. Gigi mah boleh dipakailah sebab pertamanya dulu mah ni dia punya logamnya logam yang bersih, suci. Orang tak buat dengan besi, karat. Orang buat dengan logam hak yang sesuai. Jadi kalau pakai gigi mah ataupun zaman sekarang ada gigi palsu pun pokoknya boleh. Boleh. Hidung mah pun dulu orang buat, kalau orang opong hidung kan, dia buat hidung mah. Hidung dengan mah sebab ia takkan jadi buruk. Cicing suasa. Suasa telah difatwakan oleh Fatwa Terengganu dan beberapa negeri lain, lelaki tak boleh pakai suasa. Sebab suasa ni kaedah tadi, dia campuran daripada mah dan mah perak ke tembaga? Suasa, mah campur apa? Tembaga. Perak. Khilaf dah. Yang penting mah campur sesuatu. Tembaga, perak. Tengok. Jadi dari kerana itu bila kita cairkan dia, kita panas letak atas api, maknanya kita cairkan, akan terasing bahagian mah tu. Maknanya ada bahagian mah. Dari kerana itu tak boleh lah. Tak boleh pakai, orang lelaki tak boleh pakai. Orang lelaki tak boleh pakai jarum daripada mah atau mesin je. Mesin daripada mah tak boleh pakai. Di sisi mazhab kita tak boleh pakai. Okay. Lagi ada tanya balik? Tak ada Nauk perhiasan itu hanya perhiasan badan ke? Mana perhiasan badan tu? Pakai di badan. Perhiasan tu pakai di badan maksudnya. Yang jenis pakai di badan tu makna berhias. Orang puang berhias dengan pakai di badan dia. Okey. Awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Allah Taala bila ceritakan sifat perempuan, awaman yunasya'u fil hilyah, adakah orang yang hidupnya dalam perhiasan, wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan mereka ni bila balah tu dak jelas. Balah orang puang ni dak menang kita. Dak jelas. Kejap gini, kejap gitu, kejap gitu. Nampak tak? Tidak apa kata? Dak kejap. Boleh kadang gini, kadang gitu. Jadi hilyah tu pakaian hiasan yang campur pada badan. Okey, campuran mah dan tembaga tu. Campuran mah dan tembaga. Suasa. Okey. Tak ada, kalau tak ada sekadar tu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum.